Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita akan mendengar sedikitlah taklimat daripada saya. Okey, seperti yang tadi Ustaz jelaskan, saya adalah Azli Fairuz bin Osman nama saya. Saya daripada Bank Islam lah, Bank Islam Malaysia Berhad, Negeri Perak. Okey. So saya hari ini hadir atas jemputan Ustazah Maimunah, okey, untuk saya menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada di dalam dewan pada hari ini untuk bagaimana kita nak buat infak. Okey. So walaupun hari cuti, saya hadirkan diri juga atas dasar untuk kita bersama-sama manfaatkan, okey, kita punya infak kita, kewangan kita untuk pertumbuhan, terutamanya untuk Pusat Pendidikan SQ lah, yang saya difahamkan Pusat Pendidikan SQ atau Semak Quran ada membuat infak untuk pembinaan bangunan iaitu IPB, untuk kita sama-sama boleh duduk dalam situ, okey, untuk sama-sama kita belajar, mengaji dan sebagainya, dan memberi manfaat kepada semua orang. So kalau yang tuan-tuan boleh rasa, so apa yang kita sumbangkan pada pihak Semak Quran, kita akan gunakan untuk semua orang. Walaupun untuk kita, bila kita dah tak ada, so benda tu dia akan berterusan. Itu yang kita hendak. Saham kita tu yang kita hendak. So kita belajar hari ini adalah untuk diri kita. Tapi apa yang kita sumbangkan pada hari ini adalah untuk kita dan semua orang. Termasuk orang yang akan datang bila kita dah tak ada. So macam saya cakap tadi, apa yang kita ada kalau kita simpan, dia tak berguna. So kita sebagai umat Islam, kita nak memanfaatkan apa yang kita ada untuk kemaslahatan ataupun untuk perkembangan syiar Islam itu sendiri. Ya. Okey. So saya mulakan penjelasan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So saya straightforward je lah terus saya. Okey. So yang ini kalau tuan-tuan dapat tengok apa yang ada dekat depan ni adalah ni tabung secara tradisional. So kalau kita selalu pergi ke kedai-kedai dan sebagainya, kan? Nampak ada gerak-gerak kan? Panda Bank. Kan? Okey. So selalunya kita akan nampak fizikal tabung lah. Okey, fizikal tabung yang mana mungkin kita letak di kelas-kelas kita ataupun kita letak di kedai-kedai untuk kita membuat kutipan, untuk kita dapatkan sumbangan lah dari orang ramai. Okey. So ini adalah cara yang tradisional yang memang kita guna dulu lagi. Dulu memang tak ada internet, tak ada apa semua, so kita gunakan cara yang manual ini. So kita tak nafikan cara ni memang kekal sampai hari ini. Ada yang minat cara macam gini dan ada juga yang dah berubah. So zaman dah maju, okey. So kita pun dah mengalami transformasi digital di mana terutama pada yang baru-baru lahirlah, bukanlah apa nama dia orang ni, kira dah moden. Dia orang dah tahu internet, dia orang dah tahu channel-channel yang dia orang boleh buat sumbangan secara online. So tak perlu lagi lah dia orang nak pergi kedai, sebab dia orang jangan pergi kedai. Yang selalu pergi kedai kita. Kan? Betul tak? Dia orang jangan kedai. Nak suruh pergi kedai pun susah. Okey, jadi dia orang ni bila jangan kedai, dia akan selalu dengan handphone, selalu dengan gadget, komputer, laptop dan sebagainya. So dia orang lebih terdedah kepada benda-benda yang digital macam gini. Okey. So bila kita nak kena seiring dengan dia orang ni, so kita kena ambil challenge ataupun satu pembaharuan di mana bagaimana kita nak capture anak-anak ini yang moden ini. So apa yang kita dah bergerak, terutama untuk, saya tak nak cakap pasal bank lah, pasal hari ini kita off day kan. Okay, saya cuma nak cakap bagaimana kita sebagai Pusat Pendidikan SQ dan juga sebagai penderma ingin membuat sumbangan. Okey, so boleh nampak tak apa yang ada kat depan? Ataupun Ustazah Maimunah pernah war-warkan tak pada anda semua?
Ini adalah QR. So QR ni, okey. QR ni dia apa orang kata? Salah satu cara untuk kita membuat sumbangan. Bermaksud kita scan saja di QR yang ada di sini ni. Okey. Lepas tu kita akan sistem tu akan membuat pemotongan daripada akaun kita dan masuk ke dalam akaun Pusat Pendidikan SQ lah. Ini yang ni real tuan-tuan, bukan yang dummy ke apa ke. So kalau tuan-tuan scan ni tuan-tuan boleh nampak lah. Tapi bagaimana kita nak scan? Jadi saya nak jelaskan juga di sini. Kadang setengah orang ni dia tak berapa faham. Kalau yang muda-muda mungkinlah dia dapat tangkap. Okey. Bila kita nak scan QR ni, selalu kalau QR ni ada kat kedai-kedai dan sebagainya kan. Okey. So bila kita nak scan QR ni perlu satu application yang dipanggil application kewangan, yang ada duit lah kita senang cerita. Okey. Kalau kita scan QR, ada macam-macam cara kita scan QR. Kita boleh guna kamera, boleh guna QR scanner. Dan yang ini dia tak mahu semua tu. Kalau you guna kamera biasa, so sistem ni dia tak tahu nak ambil duit dari mana. Nak ambil duit daripada handphone tak boleh. So kita kena scan menggunakan ini, aplikasi pembankan ataupun aplikasi e-wallet. Jadi kalau kita gunakan sebagai contoh Touch and Go e-wallet lah. Dalam tu ada kredit kan. So bila kita scan, dalam tu ada function untuk scan, kita boleh scan QR ni dan sistem ni dia faham. Dia faham bagaimana dia akan ambil duit dalam e-wallet kita dan dia akan masukkan ke dalam akaun Pusat Pendidikan SQ. Itu cara dia, itu konsep dia. So kalau tuan-tuan tembak guna kamera biasa tak mahulah. Jadi janganlah kita rasa macam pelik. Pasal apa aku scan tak boleh. Jadi adalah silap itu. Jadi kalau nak scan QR ni kita kena guna aplikasi perbankan ataupun aplikasi e-wallet. So perbankan ni semualah, seluruhnya lah. Kita ada Bank Islam, kita ada Maybank, MAE sekarang kan. Okey, kita ada CIMB Click. Itulah dia perbankan dia. Bermaksud kalau kita scan guna duit Now QR menggunakan perbankan internet banking kita, so sistem tu akan faham, dia akan ambil daripada akaun kita di bank itu dan dia akan masukkan ke dalam Pusat Pendidikan SQ. So konsep dia sama. Kalau dulu kita ambil duit daripada poket kita, daripada kita punya beg duit dan kita masuk dalam tabung. Ini pun sama. Dulu benda ni hanya digunakan di kedai-kedai di mana bila kita beli barang, okey, pekedai akan ada QR ni dan pekedai bagi barang dan pekedai nak duit kita. Itu konsep dia. Tapi kita boleh jadikan dia pelbagai cara. Untuk masjid, untuk surau dan sebagainya, ini adalah konsep yang sama. Cuma konsepnya barangnya tak ada lah. Jadi bila kita scan tu bermaksud sumbangan kita masuk ke dalam tabung pihak yang tersebut. Okey. So dah menyumbang hari ni untuk yang QR ni. Okey. So QR ni boleh mungkin boleh didapati daripada Saudara Maimunah lah. Okey. Dan QR ni dia bersifat one off. Bermaksud sekali kita scan dan sekali itulah dia akan potong. So kalau kita teringat bulan depan kita nak buat sumbangan lagi, so kita scan lagi. Selalunya saya akan bagi idea pada pihak macam Semak Quran untuk kita buat stiker ke letak dia peti ais. Jadi senang kita nak lalu je nak buka peti ais, nak tengok aku hari ni tak sumbang lagi. So kita sumbangan tu kita akan sentiasa nampak di depan mata kita. Dan mungkin kadang-kadang kita selalu di pejabat. Kita mungkin boleh letakkan di meja pejabat kita. Itu cadangan lah saya bagilah. Jadi mungkin untuk untuk mengelakkan kita daripada kita terlupa. Kadang kita sibuk tak nampak. Macam ini bila kita lekatkan di suatu tempat, bila kita dapat sumbangan tu kita nampak. Bulan ni aku boleh buat sumbangan lagi. Gaji dah masuk dah 5 hari lepas. Duit dah nak habis. Tapi yang ini belum tembak lagi. So itu dia punya konsep. So saya telah berbincang dengan Saudara Maimunah, saya kata saya tak nafikan kita sebagai manusia ni memang ada khilaf kita lah. Kadang-kadang kita sibuk kan, anak-anak yang masih kerja, yang dah pencen mungkin okey lah kot. Kadang yang pencen mungkin sibuk dengan cucu lah kan. Kan? Jadi kita ada joint venture lah dengan Semak Quran untuk buat sistem baru. Bukan buatlah, kiranya kita kolaborasi dengan pihak Semak Quran untuk
buat sistem yang dinamakan Infak Pay. Apa itu Infak Pay? Saya akan jelaskan terus. Okey. Di mana Infak Pay ni dia melibatkan uh, tiga parti lah. Okey, tiga pihak lah. Iaitu Smart Quran tu sendiri, Tuhan besar Tuhan. Okey. Bank Islam dan juga Infak Pay. Di mana Bank Islam adalah pemegang amanah untuk akaun Smart Quran, dan Smart Quran tu sendiri beserta Infak Pay ni adalah penyedia sistem yang saya nak jelaskan sebentar nanti. Okey. So, setelah kita berbincang, bermesyuarat dan sebagainya, dan kita telah memberi kepada Smart Quran satu yang dipanggil sebagai link lah. Okey, link ni adalah link untuk kita buat sumbangan juga, tapi bukan bersifat seperti yang macam QR tadi. QR tu dia one off. Sekali kita tembak, sekali dia ambil. Tapi yang ini, yang link yang dua ni, yang saya letak kat depan ni adalah untuk kita buat infak bulanan. Apa beza tuan? Ada orang tanya, apa beza infak bulanan dengan infak yang QR tu? Sebab itu pun bulanan yang saya buat. Okey. Infak yang guna QR tu mungkin saya cakap adalah ada kilas kita, mungkin kita terlupa dan sebagainya. Jadi saham kita untuk bulan tu tak ada. Mungkin kita terlupa. Ogos buat, September tak buat. Lepas tu Oktober sambung buat balik. Jadi di mana saham yang bulan September tu tak ada. So bila ada sistem ni, tuan-tuan mendaftar dengan sistem ini, kita akan menyerahkan segala kepada sistem tersebut untuk dia buat pemotongan bulanan. Itu mudah bagi kita lah. Okay. So apa yang kita nak explain kat sini, bagaimana dia berfungsi lah. Okay, so kita lihat yang pertama ni. Okey, untuk pusat pendidikan SQ yang berhad. So kalau tuan-tuan mana yang nak terus follow, boleh terus follow. Saya sebenarnya nak jelaskan cara nak buat sumbangan tu juga. Okey. So boleh scan. Kalau nampak QR ni, tapi tak tahu tak apa terang, boleh terus scan ataupun ni link yang ada kat atas ni untuk kita buat terus infak bulanan. Okey. Yang mana nak sambung follow pun boleh ataupun nak dengar dulu pun boleh. Saya akan jelaskan ya. Okey. Ada yang nak scan ke? Tak ada. So saya sambunglah ya. Okey. So scan ni nanti ataupun nanti QR ni saya pun telah difahamkan oleh Ustazah Maimunah, dia pun dah spread out kepada tuan-tuan dalam WhatsApp. Okey. QR ni dia QR ni dia ada link ni ada dua, untuk infak bulanan dan juga infak one off. Okey, infak bulanan ni bila tuan-tuan masuk je dalam link yang kita yang Ustazah dah bagi tu, kita akan terus dibawa ke laman web yang ada di hadapan tuan-tuan. Ini dia punya laman web yang real lah. Okey. Apa yang diminta di situ? Okey. Pertama tuan-tuan isi nama lah. Okey, nama. Lepas itu yang nombor 2 kad pengenalan, nombor telefon, email dan juga purpose of payment. Purpose of payment ni yang ada dalam sistem tu pada hari ini adalah sumbangan lah. So nanti saya dengan Ustazah akan tambah daripada masa ke semasa untuk membuat penambahan. Dia punya drop down list tu akan jadi banyak lah. Kalau tuan-tuan nak sumbang untuk katalah IPB, dia akan ada IPB. Kalau tuan-tuan nak buat sumbangan AM, ada sumbangan AM punya function. So yang butiran semua sama, cuma di purpose of payment ni bila tuan-tuan select, dia akan drop down. Dia ada banyak lah. Mungkin nanti tahun depan akan ada mungkin program Ramadan. Kita akan tambah. Jadi benda tu kita dah boleh set mulai hari ini. So nanti bila dah sampai je di pihak Smart Quran, dia tahu dah. Okey, Encik Ali bin Abu ni dia nak buat sumbangan untuk Ramadan 2023. Contohlah. Macam tu ya. Okey. Alright. So seterusnya di sini tuan akan letakkan jumlah. Semalam masa dah kita war-warkan link tu, dah ada dah hamba Allah yang telah mencuba. Alhamdulillah. Dan tak disangka-sangka jumlahnya agak besar juga. Saya difahamkan oleh Ustazah Maimunah, dan pendaftaran tu agak tidak berjaya. Mungkin sebab saya kata saya belum jelaskan pada hari ini. Jadi saya hadir pada hari ini dengan harapan kita dapat memberi pemahaman yang sempurna lah pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di mana jumlah yang tuan-tuan letak ni adalah jumlah yang kita akan ambil daripada akaun simpanan kita setiap bulan. Contoh macam saya lah, kita membuat sumbangan kepada masjid, mungkin setiap kali sembahyang Jumaat kita keluar. Ini saya bagi contoh masjid lah dulu. Okey, mungkin setiap kali sembahyang Jumaat
kita keluar RM10 setiap minggu. Setiap Jumaat tu RM10. So 4 minggu RM40. So kalau kita, why not kita letak je RM50 sekali potong. So every time kita pergi sembahyang Jumaat, tak perlu lagi dah kita bawa RM10 tu. Logik ke tidak? Maksud mudah ke tidak? Sebab kadang-kadang kita bawa duit selit dekat celah apa? Stapler card ke dalam poket ke. Tiba-tiba sampai masjid raba-raba, mana duit aku? Tadi rasanya ada, udah terbang. Mungkin terbang ke, kadang mungkin cicor ke apa kan. Kita tak tahulah kan, on the way nak pergi tu kan. Dia macam-macam dugaan lah nak masuk dalam saham akhirat ni. Okay, so bila ada je benda ni, bila ada sistem ni, benda-benda tu semua dia boleh eliminate. Kita boleh minimizekan benda-benda tu. So dia automatically ambil. So tak pun bila kita nak ambil. Lepas tu pula kadang-kadang orang rumah kita pesan, bang nah RM5 dia kata. Masuk tabung surau, kita pun yalah kata masuk dalam poket, brom terus. Press motor pergi. Dengan RM10 kita, dengan RM5 orang rumah terbang. Udah. Jadi mana gaya? Betul tak? Jadi bila link ni, sesiapa pun boleh buat. Tuan-tuan sendiri pun boleh buat. Bermaksud buat sendiri di rumah. Jadi tak perlulah kirim ke anak, kirim ke husband. Bang, nanti pergi kedai Pak Kok tu, masuk dalam tabung SQ sana. Bila kita dah buat benda ni, rasa-rasa perlu lagi tak kita kirim macam tu? Tak perlu dah. Sebab benda ni dia automatik. So, bila kita dah letak sumbangan ini, kita letak jumlah berapa yang kita rasa kita mampu untuk menyumbangkan. Macam contoh kalau ada infak pembinaan tu, mungkin kita nak tak apa, sebulan 100. Contohlah. So, kita pilihlah 100. Ini pilihan yang ada ni, pilihan yang senang kita tekan. Tapi nak letak mungkin RM100 60 sen, boleh letak, tak ada masalah. Jangan kata pula, yang ini juga ada. Kalau RM20 tak ada ke tengah-tengah ni? Ada, boleh. RM16.50 boleh. Tulis je kat sini. Gunakan kita punya laptop, gunakan kita punya handphone. Jangan risau. Awak mampu RM13.50 aja dia kata. Boleh. Tulis RM13.50, tak ada masalah. Betul tak? Bukanlah kita ikut ini je, mati. Betul tak? 500, 300, 200.50 tak ada ke? Ada, boleh. Tulis 200.50. Itu dia punya method, cara kita nak letakkan jumlah. Jangan risau. Nanti boleh test ya. Okey. Lepas itu, di sini dia punya peranan dia. Nombor 7 ni adalah pilih bank anda. Bermaksud, dia punya bank ni adalah bank yang hampir menyeluruh. Ada beberapa bank saja yang tak ada dalam sistem ni, di mana bank tersebut memang tiada dalam sistem PayNet tu sendirilah. Okey. Jadi, kalau tuan-tuan klik di bank ni, dia akan keluar macam CMB, Bank Islam, Hong Leong, bank apa China, Bank of China, semua ada. Mana-mana bank yang memang ada dengan PayNet, dalam sini boleh tekan. Tapi kebanyakannya memang ada lah. Okey. Yang saya perasan semalam rasanya Rajihi tak ada. Rajihi memang dia belum lagi lah. Tak tahulah management dia macam mana kan. Siapa ada pakai bank Rajihi sini? Ada? Sudah ada Rajihi? Ada? Rajihi belum lagi lah. Mungkin kalau kita ada option lain, ambil lah bank lain. Okey. Alright. So lepas dah ambil bank ni, kita klik dekat tick box ni dan kita tulis, kita klik dekat register now. So bermulalah proses register. So apa yang saya cakap dia online adalah isi borang ni pun online dan dia punya verification juga adalah secara online. So lepas kita isi borang apa semua, kita punya butiran ni akan dipaparkan oleh sistem dan bila kita dah confirm semua benda ni, kita klik teruskan, proceed to payment. Okay? So bila dah proceed to payment, ini dia akan bawa kepada kita punya internet banking. Siapa pernah beli Shopee kat dalam sini? Beli barang di Shopee pernah? Bohong tak pernah. Konsep dia sama aja. Ya. Kalau kita beli barang di Shopee, online banking, dia keluar benda ni tak? Sama je. Tapi yang ini dia punya pemotongan bulanan. Secara setiap bulan lah. Kalau Shopee tak setiap bulan kan. Shopee dia one off je. Yang ini dia setiap bulan. Kalau Shopee setiap bulan mati. Kan? So ini dia setiap bulan. Okey? Cuma kita perlu login sekali sahaja dalam internet banking kita. Kalau Bank Islam lah. Kalau CIMB lah. Kalau Maybank kuning lah. Betul? Okey? Dan bila kita dah login apa semua, kita akan pilih akaun mana yang kita nak potong. Contoh kita ada 4 akaun lah. Satu akaun tabung pelancongan. Satu lagi akaun tabung suami isteri. Satu lagi akaun gaji. Satu lagi akaun kecemasan.
Kita nak ambil daripada akaun gaji kita kan. So kita pilih akaun gaji kita. Kalau kita, ni masing-masing lah. Kalau drop down ni dalam internet banking masing-masing, ada 4 akaun, pilihlah mana-mana. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Lepas kita dah drop down, dah pilih drop down dah ni, kita buat proses macam-macam lah. Kita tekan TSC number, so TSC sampai. Lepas TSC sampai, kita pun key in lah TSC tu. Dan juga tekan pay. So, dia punya proses untuk pendaftaran akan bermula. So, apa yang bermula tu maksudnya, pihak InfakPay akan membuat verification ataupun pengesahan dengan bank tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Sebab itu saya kata InfakPay ni dia adalah satu sistem. So dia adalah penyedia dia punya platform tu, dia yang akan buat pengesahan. So bila dia dah buat pengesahan, katalah okey, dia akan tanya, okey Encik CMB, ni saya bagi contoh lah CMB, Encik Ali bin Abu nak buat sumbangan kepada Semak Quran sebulan 100. Okey, okey tak? Okey, dia pun reply, okey lulus dia kata. So bila dah lulus, nanti pemotongan bulanan tu akan bermula lah. Okey, so bila kita dah klik pay tu nanti, so pendaftaran akan selesai. So pendaftaran ni sekali sahaja, bukan setiap bulan. Macam kita QR tadi setiap bulan tak? Tembak-tembak setiap bulan kan? Nak sebulan 2 kali kita tembak. Tapi yang ini daftarnya sekali dan setiap bulan InfakPay akan bekerja untuk tuan-tuan dan juga untuk pihak Semak Quran. Itu konsep dia. Okey, so bila mana kita dah selesai membuat pendaftaran, okey, kita akan dapat email. Nampak? Email ni maksudnya benda yang telus. Kita daftar berjaya, kita dapat email, dia tulis pendaftaran berjaya. Okey, nama saya lah, saya buat betul-betul lah ni, saya buat real. Okey, untuk sumbangan sekian. Okey, 1000 ni contoh. Okey. Okey, sikit. Okey, sebarang pencarian sila hubungi. Okey, nombor telefon ni nombor telefon saudara ataupun email semakquran@gmail.com. Sekian, Pusat Pendidikan SQ Pengambilan. So, on behalf of Pusat Pendidikan SQ ataupun Semak Quran, sistem tu akan memberi email kepada tuan-tuan menyatakan yang pendaftaran tuan-tuan dah berjaya. So, bila tuan-tuan punya pendaftaran dah berjaya, maksudnya akaun tuan-tuan dah sedia untuk dipotong untuk setiap bulan. So bilakah tarikh yang dia akan potong? Ini dia tarikh dia. Okey. So setiap bulan dia akan buat 2 kali trial lah. Okey, 2 hingga 5 hari bulan atau 22 hingga 25 hari bulan. So okey, apa yang tuan-tuan nampak kat sini? Okey, contoh kita kadang swasta ada yang gaji 1 bulan, tak? Tak? Yang kerajaan mungkin tempoh inilah bawah ni kan. Okey. Bila macam segitulah swasta masuk tarikh ini udah nak kain kontang lah. Jadi kalau okey, time ini swasta senyum, time ini kerajaan senyum. Okey. Okey. So kita akan buat 2 trial pemotongan di mana kalau tuan-tuan daftar contoh pada hari inilah. Okey, pada hari ini 13 November. So bila 13 November pemotongan akan bermula pada 22 hingga 25 hari bulan. Okey, mana kalau untuk wang kerajaan, dia akan check lah, akaun ni cukup tak cukup. Nak derma 100 dalam ada RM90 je, so tak cukup RM10. Agak-agak sistem potong tidak. So tak berjaya. So bila dia potong, dia akan pergi kepada next tarikh adalah pada 2 hingga 5 hari bulan. Time ni orang swasta tengah senyum. Duit tengah masuk. So cukup pula duitnya ada RM5,000 lebih. So cukup tak nak potong RM100? Cukup. Bila cukup dia potong lah. Jadi bila dia potong 2 hingga 5 ni, yang 22 hingga 25 dia takkan potong dah. Dia sekali saja setiap bulan. Dia hit sekali saja. Itu tuan-tuan jangan risaulah. Okey. So di sini jelas tak di sini? Kalau macam kata orang kerajaan, mungkin time inilah. Tapi kalau mungkin tuan-tuan kerajaan ke, swasta ke, 2 hingga 5 ke, 22 hingga 25 memang jenis berduit aja. Takat potong 100 memang ada dalam akaun tu, memang ada duit. So dia akan tengoklah pada tarikh yang dia daftar tu, tarikh yang paling hampir dengan dia akan potong. Lepas tu bulan depan, bulan yang seterusnya dia akan potong lagi tarikh yang samalah. Macam gitu. Faham? So nanti kalau kata tuan-tuan boleh tengok dalam tuan-tuan punya pendaftaran dah berjaya, so tuan-tuan tengok tarikh ini nanti, tarikh ni dia akan buat pemotongan.
Dia bukan pemotongan pada hari yang dia cakap berjaya tu, sekejap. Dia akan ikut tarikh dia lah. Dia adalah dimetrik dia. Kan? Okay. Alright. So bila pemotongan dah berjaya, tuan-tuan akan dapat email juga. Jangan risau. Sebab tu kita kata sistem ni dia telus. So dia akan bagi tahu tuan-tuan, okey macam ni. Terima kasih atas sumbangan anda. Dapat email lah. Okey, ini nama saya. Tapi yang ini saya ambil Masjid Al-Ansar Meraya lah. Masjid Al-Ansar sana lah. Sebab Masjid Al-Ansar tu dah berjalan. SQ ni baru lagi. Belum ada lagi yang berjaya lagi. Kalau ada insyaAllah kita akan bagi contoh untuk penerangan orang lain pula. Contoh dia. Okey. So, yang ini sumbangan RM10 telah berjaya dilakukan pada, nampak? 4 hari bulan 7. Nampak? Saya kata tadi kan? 2 hingga 5 dia akan potong kan? So, antara tarikh itu. So, tarikh yang dia pilih adalah 4 bulan 7. Masa tu, duit saya pun ada. Kan? Jadi, pemotongan ni berjaya. So, berjaya dia akan ambil daripada akaun saya dan infak akan masuk dalam akaun Masjid Al-Ansar. Kalau dalam konteks yang sekarang yang kita cerita ni, dia akan ambil akaun kita. Dia akan masuk dalam akaun Sumbangan Quran. Ikut pada kita punya drop down sumbangan kita apa yang kita nak. Sumbangan biasa, IPB ke dan sebagainya. Ikut pada setting lah. Okay. Dan juga apa lagi yang kita, ada orang tanya, tuan boleh tak saya dapatkan resit? Boleh. So di bawah ini ada klik untuk muat turun resit. Kau nak simpan, nak buat kenang-kenangan, buah frame kan? Kita boleh download resit. Dan resitnya adalah seperti berikut. Nampak? Ini resit. Resitnya ada masjidnya logo. Ini tak adalah. Adalah nama kita apa semua ada. Nampak? Kita boleh filing lah kalau kita nak filing. Kan? Boleh. Kan? Kalau macam kita buat sumbangan pada mungkin setengah-setengah pihak yang boleh kita dapat pengecualian zakat, pengecualian cukai, kita boleh tunjuk resit ni sebagai kita punya bukti. Kalau 12 bulan 12 keping, itu je lah kan. Tapi kalau anda katalah saya dah tak tahu letak mana resit, memang dia boleh download semula, tapi kita boleh berjumpa dengan, contohlah kalau dalam konteks ini kita jumpa dengan Sumbangan Quran, dia boleh nampak dalam sistem dia yang tuan-tuan dah buat pembayaran sumbangan selama setahun, dia boleh keluarkan satu resit rasmi lah. Yang ini dia resit yang sistem generator. Tapi kalau setengah tu dia nak resit yang rasmi daripada tu, ada chop, ada sign lah, ada apa semua, boleh minta dengan pihak masing-masing. Itu tengok bergantung pada pihak tersebut dapat pengecualian untuk cukai atau tidak lah. Gitu ya. Alright. So ini resit ni. Okay. Ini resit untuk yang tadilah Masjid Al-Ansar tadi lah. Okay. So itu dah selesai. Itu untuk kita sumbangan bulanan. So sumbangan bulanan ni kita boleh buat. Maksudnya kita dah tak perlu lagi nak scan lagi lah QR tu. Kan? Yang ini dia lebih mudah, dan orang kata lebih efisien lah. Bermaksud kita punya pemotongan tu akan sentiasa berjalan sehingga kita sendiri berhasrat untuk mematikannya. Boleh request untuk kita deletekan tu. Nak delete tu saya ajarlah nanti. Kan? Kalau ataupun jumpa dengan Saudara Maimunah, nanti dia akan referkan saya macam mana nak delete. Boleh. Mungkin kita nak dah berpindah ataupun kita dah tak nak buat sumbangan, kita boleh delete. Tak ada masalah ya. Kadang orang tanya, nanti tak boleh stop ke? Boleh, boleh stop. Nak tukar jumlah pun boleh. Mungkin masa ni gaji kecil, kita bubuh 100. Nanti mana tahu gaji dah besar, nak bubuh lagi 500, boleh, tak ada masalah. Kita boleh besarkan jumlah. Dan juga boleh tukar bank. Boleh. Dia ada pelbagai lah. Dan ada orang tanya, tuan, tak boleh ke kalau saya nak buat sumbangan sekali saja? Menggunakan link juga boleh. Kalau nak buat sumbangan sekali, kita ada link yang diberikan juga. Link yang bawah ni. Yang ni untuk sekali. Yang atas ni untuk monthly. Nanti saya akan jelaskan pada Ustazah. Ada sekali dan juga ada yang monthly. So yang ini untuk yang QR untuk yang one off. Dan nanti QR ni saya akan bagi pada Ustazah lah. Ini saya buat malam tadi. So bila tuan dah scan QR ni ataupun dah masuk dalam link ni nanti, dalam WhatsApp pun ada ya. Kita akan dibawa ke laman web yang inilah. Yang ini untuk pendaftaran, bukan untuk kutipan ataupun sumbangan one off. So sama juga, kita akan minta isi nama, nombor telefon, email dan juga jumlah. Jumlah ni dia tak adalah letak berapa, kita boleh letak sendirilah.
RM10, RM20 apa semualah. Okey. Bila kita dah letak jumlah, nanti dia akan buatlah satu apa nama apa detail macam gini. So dah confirm, kita terus pilih bank kita kat sini. Okey. Kita pilih bank kita di sini. Okey, dan macam biasalah bila dah pilih bank Islam, dia akan masukkan dalam kita punya apa internet banking. Kita login apa semua sama sampai tekan pay dan dia akan keluar receipt yang mengatakan kita dah buat payment. Yang ni one off lah. Yang ni dia tak perlu kita nak tunggu dia buat every month tak. Ini dia one off saja. Mungkin kadang-kadang kita ada buat sumbangan bulanan, tapi kita rasa bulan tu kita dapat bonus. Kan? Dapat diorang runtuh lah. ASB ke. Kan? So kita nak buat, kita ambil one off ni. Yang monthly biar monthly. Yang ni kita nak bagi extra. Kita buat one off boleh. Itu guna one off ni lah. Okey. Bila dah keluar receipt ni, ada keluar dia punya page yang dah complete ni, maksud status to approve. So nanti sumbangan akan dapat di pihak Semak Quran. Nampak? Itu kalau nak buat one off lah. Okey. Alright. Okey, so kita